Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 28 Julai 2023. Berita baik yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai peruntukan tambahan 800 juta ringgit kepada Sabah dan Kelantan bagi menangani masalah bekalan air. Ahli Parlimen Tenom Ridwan Rubin berharap daerah Tenom akan menerima limpahan daripada peruntukan tersebut memandangkan isu bekalan air masih perlu diberi perhatian khususnya di kawasan perkampungan. Saya berharap bajet tambahan ini dapatlah juga daerah kami mendapat peluang untuk membaiki dan juga menektar masalah-masalah infrastruktur yang melibatkan perhubungan air di kawasan kami di daerah Tenom ini. Dan difahamkan juga ini adalah bajet bagi jangka masa pendek kerana untuk menyelesaikan keseluruhan masalah air di Sabah, kita difahamkan masalah air ini memerlukan bajet puluhan bilion ringgit. Ridwan ditemui RTM selepas merasmikan Hari Potensi Kemas peringkat Zon 4, Tenom, Ranau, Keningau dan Pensiangan di Tenom. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Ridwan berkata program seumpama ini adalah platform terbaik mengetengahkan bakat anak-anak bermula di peringkat tabika sekaligus membentuk anak-anak lebih kreatif, proaktif dan berinovasi. Dalam sambutan ini, Kemas Ranau dinobatkan juara keseluruhan manakala tempat kedua, ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Kemas Keningau, Pensiangan dan Kemas Tenom. Manakala dalam program berasingan, Ridwan hadir ke program saringan bergerak kanser payudara mamogram, anjuran Majlis Kanser Nasional Kinabalu Pink Ribbon dan Klinik Kesihatan Malalap di Dewan Serbaguna Kompleks Tenom. Kemahiran terhadap ancaman keselamatan perlu diperkasa agar masyarakat bertindak mengikut keadaan semasa yang meliputi asas penjagaan kesihatan dan keselamatan di darat, laut serta kejadian luar jangka. Ketua Pejabat Wilayah Kota Kinabalu Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Amir Shah Nur Ahmad berkata, kerjasama dengan Maritim Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia melengkapkan lagi usaha memperkasa komuniti. Sebab itulah hari ini yang hadir ada beberapa agensi keselamatan seperti PDRM. Mereka mengajar komuniti bagaimana bertindak balas sekiranya berlaku ancaman-ancaman keselamatan dalam komuniti itu. Kemudian ada APMM mengajar mereka bagaimana untuk selamat ketika menangkap ikan sebagai nelayan. Ada juga PBSM memberikan pendedahan agar bagaimana sekiranya berlaku luka-luka kecil di rumah. Ada juga Bomba memberikan pendedahan agar bagaimana masyarakat komuniti itu respons sekiranya berlaku kebakaran. Amir Shah ditemui RTM sempena program Community Based Security Management yang disertai lebih 100 peserta di Pulau Mantanani, Kota Belud. Antara pengisian termasuk ceramah keselamatan dan saringan kesihatan. Harapan saya kalau boleh datang lagi untuk membagi program macam begini, mau ada maksudnya pengetahuan untuk penduduk kampung sebab banyak yang tidak hadir lagi. Saya kira sangat bagus yang dicadangkan oleh MKN ini supaya pertama kita mendekati masyarakat. Supaya apabila berlaku bencana ni kita tidak kata orang hanya datang waktu time bencana. Tapi kita bersama dengan mereka waktu aman ataupun bahaya. Program yang dijalankan pada hari ini adalah sangat bermanfaat kepada penduduk kampung. Apatah lagi kita tahu penduduk kampung di sini ni berada di dalam kawasan pulau yang terletak jauh daripada tanah besar kan. Jadi cara-cara untuk menangani kecemasan ni sangat sesuailah untuk mereka. Pulau Mantanani didiami kira-kira 1,076 penduduk. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan terus memperkukuh hubungan dengan masyarakat untuk menjaga keselamatan perairan negeri. Bagi Maritim Sabah, fokus utama adalah menjaga ketenteraman awam, menerusi pemantauan dan misi menyelamat. Kita tak nak komuniti ini merasa takut dengan kehadiran IPMM atau Maritim Malaysia. Jadi mereka lah sahabat dan juga mereka lah rakan-rakan yang kita boleh memberi bantuan dan bekerjasama dari masa ke semasa untuk kita jaga ketenteraman di laut.
Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksamana Pertama Maritim Cik Engku Suhaimi Cik Engku Daik ditemui selepas program Kupi-Kupi Pengarah Maritim dan Media sempena kunjungan hormat delegasi Eastern Sabah Security Command ESCOM ke Maritim Negeri Sabah di Pejabat Maritim Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Maritim Malaysia mempunyai 18 buah kapal dan 71 bot untuk memantau dan menjaga keselamatan 492 buah pulau di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Turut hadir Komander Eastern Command ESCOM DCP Victor Sanjos dan Ketua Staf Bahagian Operasi Darat ESCOM SAC M. Chandra. Penjawat Awam Negeri khasnya kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS perlu memastikan kualiti perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat sehingga ke peringkat akar umbi. Ia dapat memastikan JAINS meneruskan kesinambungan agenda mendaulatkan syiar Islam dalam usaha memperkasa kemajuan agama Islam di Sabah. Sudah tentu kita sangat menghargai di atas perkhidmatan yang telah pun diberikan oleh mereka kepada rakyat dan sudah tentu kita sangat menyambut baik di atas perkhidmatan mereka yang telah pun dicurahkan kepada rakyat itu sendiri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram ditemui selepas merasmikan Majlis Jasamu dikenang tahun 2022 JAINS di Pusat Konvensyen Antarabangsa SICC Kota Kinabalu. Terima kasih kepada semua di luar sana yang sama-sama membantu kami JAINS dan kami dapat realisasikan hari ini betapa kami tidak akan mensia-siakan harapan umat kepimpinan bagi menjayakan misi-misi Sabah Maju Jaya Malaysia Madani. Seramai 55 orang pegawai dan kaki tangan JAINS diraikan dalam majlis ini. Seramai 78 jemaah haji Malaysia daripada kumpulan penerbangan pertama KT-84S berlepas dari Kota Kinabalu selamat tiba di Sandakan pagi semalam. Ketibaan mereka disambut pengurus tabung haji TH Sandakan, Haji Nasir Haji Muhammad Misal. Jemaah haji yang tiba merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak tabung haji kerana mempermudahkan segala urusan sepanjang menunaikan ibadah haji. Dan kami juga berterima kasih banyak dengan tabung haji yang mana selama ini banyak mengajar kami, membantu kami. Jadi perasaan kami, suami isteri dan juga perasaan jemaah-jemaah yang lain semuanya adalah sangat-sangat bersyukur dengan peluang untuk menunaikan haji pada kali ini. Layanan sepanjang berada di sana, kami sangat berterima kasih dengan tabung haji. Sangat memuaskan daripada sekecil-kecil urusan sehinggalah sebesar-besar urusan. Kami memang sangat dijaga oleh tabung haji. Sebanyak 6 buah pertubuhan kebajikan di Beluran masing-masing menerima sumbangan RM5,000 daripada isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni sempena Majlis Lawatan Amal ke Institusi Kebajikan sempena ulang tahun keputeraan Sri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong peringkat negeri Sabah di Dewan Serbaguna Beluran. 6 pertubuhan tersebut Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti, Pertubuhan Warga Emas, Pawai Labuk dan Sugut, Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak, Pasukan Pelindung Kanak-Kanak, Pertubuhan Sukarelawan dan Kebajikan serta Penasihat Mahkamah Kanak-Kanak. Toh Puan Norlidah diiringi isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag dan isteri Setiausaha Kerajaan Negeri Datin Seri Panglima Datuk Dr. Noinda alias yang juga Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah. Terdahulu mereka mengadakan ziarah amal ke rumah orang kurang upaya OKU di Taman Sungai Labuk dan menyantuni kanak-kanak istimewa di kelas program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Pekan Beluran. Sanggup datang ke rumah makcik untuk memberi sumbangan kepada anak makcik 2 orang OKU di rumah ini. Syukur Alhamdulillah. Makcik harapkan pada masa akan datang akan ada lagi bantuan untuk anak makcik 2 orang OKU ini. Bersyukur kerana Tun Puan sudi datang di rumah saya dan membagi sumbangan yang sebegini ada. Semoga satu hari nanti di masa-masa akan datang, dia akan datang kembali lagi. Sumbangan ini amat kita perlukan. Walaupun peruntukan disalur kepada PPDK memang ada juga, kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti tambahan. Selain daripada itu, sumbangan-sumbangan ini
menggambarkan pemimpin-pemimpin kita tidak lepas pandang kepada anak-anak istimewa kita dan anak-anak didik. Hadir sama Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri yang juga Adun Labu dan Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum. Sementara itu bercakap kepada RTM dalam malam mesra kelibatnya anggun kelihatan di sebuah hotel di Sandakan, Datin Nuinda mahu ahli Puspanita Kekal Aktif turun padang menyantuni masyarakat. Kita mestilah kelihatan di mata masyarakat, di mata rakyat, di semua pelosok. Makanya kami mempunyai program-program yang hebat yang menunjukkan penglibatan Puspanita itu sangat aktif di mana sahaja berada. Dalam majlis ini, Puan Nurlidah menyaksikan penyampaian sumbangan daripada Mutiara GRS dan Tabung Kasih Puspanita Negeri Sabah kepada Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan dan Rumah Warga Tua Seri Harapan Sandakan. 6 finalis bakal berentap dalam pertandingan debaran bintang kecil peringkat Zon Sabah 2023 di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu esok. Dua pemenang terbaik masing-masing akan menerima wang tunai RM3,000 sekaligus mewakili Sabah dalam debaran pertandingan akhir kebangsaan di Kuching, Sarawak pada 3 September depan. 6 finalis berkenaan Syam Badrin Bakri dari Lahad Datu, Sharin Jensen Kota Marudu, Fatihah Naslin Suhailin Keningau, Velidiana Yaakob Telupit, Nur Aisyah Adlin Anwar Wilayah Persekutuan Labuan dan Muhammad Alif Iqmal Daniel Azwan dari Ranau. Penolong Pengarah Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, Muhammad Azri Abdullah berkata, semua finalis akan mempersembahkan sebuah lagu solo bahasa Melayu dan medley bertemakan inspirasi retro. Pertandingan ini juga merupakan salah satu platform ataupun medium untuk mereka menceburi bidang seni suara yang dianjurkan oleh RTM. Jadi peserta perlu untuk menghadiri sesi uji bakat sebelum terpilih sebagai finalis ataupun peserta akhir untuk melayakkan mereka bertanding di peringkat Zon Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus ikuti berita pagi Sarawak selepas ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam hormat. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Setiap halaman akbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Hey, apa kabar? Jangan gusar. Harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam. RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan. Always be number one.